A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam. Terlebih dahulu kita ucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana diberi izin limpah dan kurnianya kita masih hidup lagi, masih lagi boleh bernafas, masih sihat, masih aman duduk kat negara kita, Malaysia. Alhamdulillah. Seperti mana yang saya cakap dalam beberapa hari lepas, saya nak buat video pasal isu semasa lah sekarang ni, isu capal. Saya bukan ustaz, saya bukan apa-apa pun. Cuma saya nak berkongsi sikit pandangan. Saya nak kongsi sikit cerita-cerita daripada cikgu-cikgu agama saya. Saya ni belajar tak tinggi tuan-tuan . Cuma nak mengalami sikit, kongsi sikit pandangan apa yang tok-tok guru lama cerita. Sebab Allah Ta'ala bagi sikit rezeki berjumpa dengan beberapa orang-orang lama, tak lama lah. Tapi yalah, tok guru yang kita jumpa ni pun, diorang pun ada bawa perjuangan ulama-ulama alam Melayu ni. Jadi sekarang ni yang timbul isu sekarang ni tentang capal lah. Kita tak tahu ni daripada mana datang gembar-gembor sana, gembar-gembor sini. Sebab sebelum ni pun dah macam-macam isu dah capal ni. Ada yang letak dekat cap. Itu pun dah bercakap, tapi masa tu saya pun nak buat video tapi kesibukan. Orang rasa tak ada sampai klimak dia punya kemarahan tu, tak ada. Cuma ni saya marah dalam bulan Syaban ni pula, bulan Nabi. Betul-betul isu ni jadi hangat. Jadi kita tak tahu sekarang ni nak punca ni daripada mana. Kan? Saya kongsi sikit lah, kalau kita tengok dulu, ulama-ulama dulu pun memang tak ada nak letak logo dekat kepala ke, dekat mana ke, tak ada. Contoh kat belakang saya ni semua ulama-ulama alam Melayu. Yang keluarkan gambar ni cikgu saya lah, bos saya, majikan saya dulu. Syekh Wan Muhammad Sagir bin Abdullah. Cucu kepada Syekh Ahmad Fatani. Allah Ta'ala rezekikan saya berkhidmat dengan dia selama hampir 10 tahun lah lebih kurang. Saya pun tak ingat dah lama dah. Jadi kita bukan apa, kita hanya budak-budak yang bawa driver. Bukan driver tok guru pun, driver anak-anak tok guru. Budak-budak yang tukang angkat bancuhan kopi. Budak-budak yang tukang basuh pinggan, tu saja saya. Jadi kadang-kadang bila kita bawa dia dalam kereta tu, dia pun bercerita tentang capal, tentang apa. Kalau tuan-tuan ingat dulu heboh, masa baru-baru diperkenalkan capal ni lah, memang orang buat slipper sebenarnya. Warna biru ada, warna hitam ada. Capal. Masa tu saya memang ada dengar daripada tuan guru saya sendiri. Apa yang tuan guru cakap, benda ni sebenarnya satu masa besok, benda ni akan jadi satu penghinaan kepada agama dan juga kepada Nabi. Dan ternyata hari ni apa yang kita lihat tentang capal ni memang jadi sungguhlah fitnah. Fitnah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga fitnah kepada agama kita. Sebab dia cakap memang orang dulu ni tak buat pun nak letak lambang-lambang dekat pakaian, nak letak lambang-lambang dekat kepala, dekat kopiah, tak ada. Ni zaman-zaman baru je ada sekarang ni. Kalau ikut ulama-ulama yang dekat atas tu, mereka ni semua adalah rata-rata daripada ulama alam Melayu. Ada juga yang daripada Arab, tak banyak. Gambar-gambar ni tok guru dah kumpul, saya rasa beribu dah gambar ni. Mana yang direzekikan tengok macam-macam gambar, memang kita tengok pakaian orang Melayu ni memang dia akan ada satu pakaian di atas kepala. Tak kisahlah songkok, kopiah, tanjak, tengkolok. Ni orang Melayu. Sebab bangsa Melayu ni adalah bangsa yang bertamadun. Rata-rata bangsa yang bertamadun ni, dia akan ada sejenis pakaian yang diletakkan di atas kepala. Jadi jelas kat situ. Cuma bila kita tahu sekarang ni, yang mula meletakkan lambang-lambang di pakaian ni, bermula daripada agama Kristian.
Sebab padri-padri memang ada pakai salib dekat tanah. Jadi sekarang ni, saya cakap kalau kita nak buat lambang juga, logo juga atas kepala kita ni, nak buat apa? Betul-betul nak orang kata nak muliakan Nabi. Betul-betul saya boleh terima, tapi banyak lagi benda lain sebenarnya. Contoh, Nabi berpesan sekarang ni, akhir zaman ni, dalam khutbah terakhir Nabi, jauhkan riba. Berapa ramai kita sekarang ni yang usaha sungguh-sungguh menjauhkan riba. Sedangkan riba ni berapa kali cakap dalam Al-Quran. Dalam khutbah terakhir Nabi pun ada dikatakan tentang riba. Jadi berapa ramai orang-orang yang pakai capal atas kepala ke, orang-orang yang anti capal ke, berapa ramai yang sungguh-sungguh berjihad membuang segala jenis riba yang ada sekarang dalam diri kita ni. Berapa ramai? Ni baru cakap bab riba. Sedangkan benda ni jelas, nyata, terang, yang dicakap oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicakap oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Berapa banyak yang kita buat. Kita sibuk sekarang ni, kita sibuk tentang capal. Ada yang anti capal, ada yang suka capal. Bergaduh tak habis-habis. Kalimah Allah mana kalimah Allah? Yang tu hari sibuk yang boleh agama Kristian ni pakai. Selain agama yang bukan Islam ni dah boleh pakai kalimah Allah ni. Sekarang ni orang-orang Islam dekat Malaysia ni buat apa? Orang Melayu lah khususnya dulu kita faham Melayu Islam ni sama. Tapi sekarang saya minta maaf, saya cakap Melayu pun belum tentu Islam. Minta maaf saya cakap. Jadi ni benda-benda ni dah mula memeningkan kepala sebenarnya. Bila kita tengok pemimpin-pemimpin kita pun sekarang ni sibuk tak habis-habis dengan politik tak habis-habis. Kita nak harap Menteri Agama pun sejauh mana Menteri Agama sekarang ni berfikir tentang agama Islam. Atau tak saya letak dekat Menteri Agama seorang, ataupun saya cakap semua menteri-menteri yang beragama Islam, yang ada bin, yang ada benti di tengah namanya. Berapa banyak yang sungguh-sungguh sekarang ni fikir pasal agama Islam. Sebab dekat Malaysia ni dah jelas dah ada 3 kaum besar. Orang Melayu agama Islam, orang Cina agama Buddha, orang India agamanya Hindu. Dah jelas dah. Kita tak payah nak cakap resis ke ini ke, tak payah. Dia dah ada bahagian masing-masing. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau perkataan Allah, kalimah Allah pun kita masih tak boleh nak tahan. Tak payah sembang bab-bab lain. Tak kisahlah orang perjuangan daripada mana sekalipun. Orang Arkam ke, orang Tabligh ke, orang apa ke, parti politik PAS ke, parti politik UMNO ke, parti politik apa sekalipun. Mana yang kata sungguh-sungguh ni? Kita nak berdemo. Berapa banyak nak berdemo? Rani Kulub punya report tu dah boleh buat tesis PhD. Bukan 1, 3 tesis PhD dah boleh buat dah. Kalau kumpulkan report dia tu, dah 3 tesis PhD boleh buat. Yang menyentuh bab agama, bangsa, tanah air. Jadi malam ni saya nak fokus pada inilah kita punya fokus utama kita sekarang ni bab capal. Yang tak ada habis-habis ni sekarang ni. Yang Wahabi terus menyalahkan, yang ahli sunnah terus mempertahankan. Saya nak tanya betul-betul ke kita ni ahli sunnah wal jamaah ni? Yang Wahabi satu hal lah kata memang diorang tak suka. Kan? Contoh saya nak buka sikit isu yang sebelum yang datang capal dekat depan semayang ni. Dekat berhadapan dengan kiblat ni. Sebelum ni heboh satu bab Ustaz Don ajar orang buat maulid dulu, nak sambut-sambut, nak cinta pada Nabi. Beli cap, beli cepiau yang ada logo cop capal kat sini. Macam mana ni? Cepiau ni direka oleh siapa? Satu masa kita nak buat sunnah. Satu masa kita nak tengok benda ni sekarang ni dah bercampur aduk dah sekarang ni. Pada saya itu pun dah mula satu penghinaan sebenarnya. Walaupun dia kata tutup kepala.
Pada mulanya masuk TV dengan jubah, dengan serban. Lepas tu tinggal kopiah, tinggal songkok. Last sekali sekarang ni nak pakai cap pula. Nak pakai cap, pakai tauk capal buat lagi. Last sekali kopiah pun tak pakai, apa pun tak pakai, bergondol di kepala. Ni banyak ustaz-ustaz sekarang ni. Sekarang ni kita nak dakwah dengan orang ke ataupun kita dah terdakwah dengan budaya orang luar. Ini kata-kata Abu Ya Asy'ari yang saya jumpa sini anak dia. Kadang-kadang kita rasa kita buat kerja agama. Kita nak dakwah pada mereka. Tapi sebenarnya, dakwah mereka tu dah masuk kat kita. Contohnya, dah ramai orang-orang bergondol kepala cakap tentang agama sekarang. Kita dah jadi benda ni biasa. Tadi cerita labu-labi. Kalau nak boxing, kena tukar pakaian, kena pakai cara boxing. Baru jadi seorang pemain boxing. Begitu juga kalau orang nak bawa maruah agama Islam ni, kena sungguh-sungguh sebab agama Islam ni dia agama yang syumul, yang kompleks, yang menyeluruh. Sebab ni agama, maruah agama kita nak letak kat mana? Tutuplah cerita pasal cap ni. Saya pun memang tak minat pun sebenarnya. Anak saya nak beli pun saya kata tak payahlah, Buya tak suka pun tengok orang pakai cap ada lambang capal. Nak pakai cap biasa je. Tak payah nak campur yang aduk kan benda yang bukan Islam kepada budaya Islam. Itulah pasal cap lah yang saya nak cakap tu. Okey, yang perkara kedua yang fokus kita utama sekarang ni. Sekarang ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni satu lakaran saya buat ni. Ni. Nampak? Seandainya logo ni dicipta oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam, apa kita nak cakap? Kita bagi ruang dan peluang orang petikai agama kita. Orang cipta besok logo macam ni pula, keluar letak dekat chop, dekat kepala, dekat kopiah, orang pakai. Ataupun orang buat tatu kat badan. Lepas tu kita nak marah. Padahal agama kita tak pernah ajar pun. Ulama' ni semua bawa jalan, tak pernah nak letak satu logo pun dekat kepala, dekat serban, dekat apa, tak ada. Dekat pakaian, tak ada. Dekat kitab ada. Memang ada. Itu saya tak nafikan. Manuskrip lama banyak kita lihat. Logo bulan, logo bintang, logo apa, banyak kita lihat. Tapi namanya nak letakkan dekat kepala, dekat pakaian, tak ada. Yang ada yang kita tahu satu agama Kristian memang dia ada pakai salib. Itu pun padri-padri yang ada pakai. Jadi kita nak bawa benda ni apa benda sebenarnya? Sebab dulu Tok Guru dah pesan dah. Dia kata dulu memang ni capal-capal ni masuk pakaian Rasulullah ni jangan buat main. Siapa kita ni nak pakai pakaian ni? Walaupun kita rasa cinta kita pada Nabi, cinta kita kepada agama Islam, banyak lagi cara lain yang kita boleh buat. Sebab saya nak cakap lebih pun tak pandai. Semua apa yang guru kita cakap, guru kita pula mengambil kepada ulama'-ulama' dan pendatuk nenek moyang dia yang ada jalur terus sampai ulama'-ulama' ni semua. Jadi saya rasa langkah selamat kita ikut je lah apa yang Tok Guru kita buat, kita ikut. Sebab kita ni bukan ulama', macam saya ni bukan ulama', buat semak je. Saya mengaku lah saya buat semak senang. Kalau saya salah betul kan? Jadi kalau logo tadi tu macam mana? Apa perasaan kita? Sedangkan kita ni dah buka ruang peluang untuk orang, adakah ruang peluang untuk orang hina agama kita? Jadi kalau orang tuduh kita capalion ke, apa ke, kita pernah terfikir tak? Sebab kita pakai ni sekarang, orang ada point tuduh kita sekarang. Disebabkan orang tuduh kita ni, orang tu berdosa sebab kita. Pernah fikir benda ni? Dan macam mana pula tadi kalau dalam capal tu pula orang buat logo salib sekarang? Besok dia akan cakap Tuhan kita dah sama. Saya sembah Allah melalui agama Islam. Lepas tu yang satu puak lagi cakap saya sembah Allah melalui sembah Tuhan saya Allah juga melalui agama Kristian. Kita nak cakap apa sekarang? Ni nak fikir ni anak-anak kita ni sekarang ni. Dengan sistem pendidikan sekarang yang dah cacah merbah,
Sekolah agama, sekolah kebangsaan, tak habis-habis lagi yang sini penting kat sini, KBSM, PPID, PPD. Ni tak ada kesamaan. Nak balik pukul apa kan, balik nak pergi sekolah agama. Kat sekolah nak ajar sifat 20, sekolah agama nak ajar sifat 20. Ni saya tak nak sentuh lah, buat pendidikan ni saya tak nak sentuh. Cuma kita cakap sekarang ni buat agama sekarang. Bila orang tuduh kita capal leon apa semua, disebabkan diri kita ni kita buat. Padahal banyak benda lain lagi yang kita boleh buat. Kalimah Allah ni pun sekarang dah senyap ni, dah senyap. Sejauh mana nak berdemo, nak ke sana, nak kemari, sejauh mana sekarang? Jadi minta tolonglah fikir-fikirkan apa yang kita boleh buat sekarang ni untuk agama kita. Ni nak sambut Ramadan ni sekarang, Ramadan nak sambut. Tengah-tengah macam ni kena pula. Tengah-tengah orang bulan Syaban ni, bulan Nabi, ni penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kod etika pakaian dekat kepala ni ada cara tersendiri. Ulama dulu dia bezakan mungkin cara ikat serban, ini orang Pantai Timur, yang ni orang belah Kedah, ada cara seni dia ikat serban. Begitu juga orang pakai tanjak, ada cara dia pula, seni dia pula yang tersendiri. Macam saya pakai tarbus, ada cara juga. Yang jambul ni belah sini ikut kerajaan, jambul belah sana bangkang kerajaan. Tak ada orang pakai jambul kat depan, tak ada. Biasa orang pakai tarbus ni dia mesti kiri ataupun kanan. Itu yang saya dengar, yang saya pelajari ni. Nak pakai tarbus ni kena ada pakai juga lah, kena belajar juga. Sebab saya memang bawa pemikiran P. Ramlee, jadi saya lebih selesa pakai tarbus. Sebab nak cakap agama lebih-lebih pun tak pandai. Kita sekolah agama pun tak habis. Jadi itu yang saya nak kongsi sikit macam mana. Saya supaya berfikir. Ulama' kita kat atas ni semua tak ada bawa nak kata logo ke apa ke, tak ada. Logo semua macam mana, kalimah Allah apa semua tu, ada orang dah fikir macam mana, ada orang dah letak dalam hati sungguh-sungguh. Dan letak dalam hati pun terjemahkan dalam kehidupan. Bukan orang petikai kalimah Allah kita boleh rasa bergelak bertampar lagi, tak ada rasa apa pun. Ini masalah pada hati tuan-tuan. Ini lagi pula pasal capal yang kita bergaduh. Musuh-musuh Islam ni tengok, itulah orang Islam. Sebab apa? Dah kena dengan masalah pemakanan, dah kena masalah dengan perubatan, dah dijajahkan dengan pemikiran-pemikiran barat. Ini yang sekarang ni. Kalau ulama' dulu dia bawa sungguh-sungguh, dia pegang Islam ni sungguh-sungguh. Kan? Jadi saya cakap ni pun sebenarnya agak sedih sebenarnya bila kita tengok Tok Guru, macam-macam Tok Guru ada sekarang. Tok Guru nak gila pakai Belfire pun banyak. Tok Guru nak kumpul rumah pun tak salah. Nak jadi kaya ni tak ada masalah, cuma jangan jual agama. Awak cerita Quran, cerita apa semua, ayat riba pun takkan tak nampak. Lepas tu hari PKP semua telefon nak minta tolong bayar Belfire, nak bayar rumah, nak bayar ini, nak bayar inilah yang merosakkan agama kita. Ustaz-ustaz macam ni lah, saya minta maaf, saya cakap Nabi, sunnah Nabi tu memang berniaga, tapi bukan menjual agama. Ni sebenarnya bukan, Islam ni bukan rosak dengan orang musuh Islam, kita yang merosakkan Islam. Tak sama perjalanan ulama'-ulama' ni tuan-tuan. Nak mengajar tak pernah minta duit. Kita nak mengajar rasa glamour sikit, nak letak syarat bukan-bukan. Nak letak ribu-ribu dan kita nak minta. Sebab apa? Sebab akidah dah tak ada. Cerita sifat 20 boleh hafal, sifat ni boleh hafal, semua boleh hafal. Sebagai burung kakak tua je. Macam burung kakak tua lah. Dia boleh sebut tapi dia tak tahu. Jadi akhir zaman ni kita tak heran lah. Memang ibarat orang Islam ni ibarat buih-buih di lautan. Jadi saya nak bercakap pun tak nak banyak. Saya nak 20 minit je benda ni. Jadi orang kata itulah. Yang dulu-dulu logo semua ada, bulan bintang ada. Contoh macam ni. Saya dulu main kompang tuan-tuan. Ni. Nampak tu logo bulan bintang. Ni ajar-ajar selawat apa semua. Bulan bintang ni memang ada logo. Letak kat mana? Kat masjid tu. Kat kubah masjid tu biasa dulu-dulu kat alam Melayu ni memang ada bulan, ada bintang.
Ni ada logo. Tapi tak ada pakaian ulama buat nak chop dekat kopiah bulan bintang, tak ada. Nak chop dekat baju bulan bintang, tak ada. Nak berhadapan kiblat supaya kosong je. Boleh. Macam Tok Guru saya dulu, dia kata kalau nak letak gambar dekat rumah kita, nak yang tempat kita ada semayang ni, tak payah. Gambar-gambar ulama macam ni, letaklah dekat belakang. Nanti Wahabi cakap pula nanti malaikat tak masuk. Macam-macam. Jadi ni Wahabi ke kita, Syiah ke kita, Ahli Sunnah ke kita pastikan kita ni jangan jadi punah lanah. Apa yang nak jadi sekarang ni? Nak bergaduh tak habis-habis ni. Bab benda kecil je. Benda remeh-temeh. Banyak benda lain lagi yang kita nak fikir kan. Bab capal yang kita nak gaduh. Ni besok datang bulan puasa, gaduh pula bab 8 rakaat, 20 rakaat. Ni mana satu pun tak tahu ni. Tengoklah macam mana esok. Nak semayang 8 pun semayang lah, nak semayang 20 pun semayang lah. Yang penting semayang, jangan tak semayang. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, mudah-mudahan saya kata ni sebenarnya bulan Syakban ni, kita nak datang nak sambut Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita doa dengan Tuhan banyak-banyak. Ni sekarang nak adab Ramadan, kalau masih sab pun jarak-jarak lagi, tempat lain dah boleh dah bertepuk, bertampar, berapat, berjam-jam semua. Ni masjid pun kita harap-harapkan buka lah. Buka macam biasalah, orang nak wakaf, orang nak itikaf ke apa ke, bagilah kelonggaran. Orang sekarang ni dah semak sangat ni. Masjid dah lebih-lebih, SOP pun dah macam-macam masjid sekarang. Dah sampai kat kanak pun dah tak ada masa nak pergi masjid sekarang. Sebab SOP macam-macam. Kita fahamlah kalau nak ikut SOP semua tempat. Dekat pasar raya, dekat kedai makan, ikut bagi had betul-betul. Tapi kalau tempat lain kita tak boleh kawal, kenapa kita nak kawal dekat masjid kita ni sungguh-sungguh? Jadi inilah benda-benda yang saya nak kongsikan sikit malam ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya minta ampun, minta maaf pada kawan-kawan saya yang ada pakai cap capal ke apa ke, tak apa, itu hak tuan-tuan. Saya cuma terasa hati bila mana Islam ni dipermain-mainkan. Bila mana Nabi Muhammad ni dah jadi satu fitnah pada umat Islam sendiri yang buat fitnah ni. Lepas tu kita nak marah orang kafir buat macam ni, buat macam tu, kita nak marah buat apa? Kita sendiri ni asyik bergaduh tak habis-habis. Asyik bergaduh tak habis-habis. Bab kecil je, bab capal. Kan? Itulah serba sikit yang saya nak kongsi. Jadi saya mohon maaf, mohon ampun salah silap saya pada sahabat-sahabat semua, pada ustaz-ustaz. Kita ada masa nak berubah selagi dunia belum kiamat, selagi kematian menjemput kita. Jadi kita ada masa nak berubah. Jadi fikir-fikirkan orang kata kan, hidup kat dunia ni mudah je. Kalau kita pergi tengok tok guru lama, pergi ziarah Pak Sumit, hidup biasa je. Kan? Tak ada sibuk ni bab-bab capal apa semua ni, tak ada. Kalau kita ziarah dulu, berpeluang ziarah Habib Ali Batu Pahat, biasa je hidup. Kan? Tapi orang datang rumah dia boleh sembelih kambing, raikan tetamu. Kita rumah banglo, kereta 8 biji. Nak rai tamu pun susah sebab tak ada masa. Ataupun pergi jumpa Ustaz Zakaria Awang Pondok Batu 10, hidup pun biasa. Orang bagi kereta mewah apa, orang beli cash, tak ada riba-riba pun tak ada. Orang beli cash bagi dia pakai. Tak ada masalah. Jadi kita tak salah nak tuntut kekayaan, cuma jangan nak berlebih-lebih, nak buat hutang tak tentu pasal, nak beribakan diri tak habis-habis. Daripada muda riba, dah tua pun nak riba, nak mati pun nak buat riba lagi. Inilah benda yang kita kena perang sungguh-sungguh. Bukan capal ni, bab capal yang kita nak gaduh. Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya mohon maaf. Kalau salah silap saya pun saya mohon maaf lah. Jadi fikir-fikirkan. Orang kata hidup ni senang. Saya nak kongsi apa Tok Guru saya jaga cakap. Tuan Guruan Muhammad Syagir cakap. Dia kata dalam hidup ni ada 3. Pertama, kaya kat dunia, kaya dekat akhirat, itu bagus. Itu golongan pertama. Golongan kedua, miskin kat dunia, kaya dekat akhirat, itu pun masih bagus. Golongan ketiga, yang golongan yang paling malang sekali adalah dekat dunia pun miskin, dekat akhirat pun miskin.
Jadi benda-benda ni lah yang kita nak fikir. Kalau benda-benda furuk ni kita nak gaduh tak habis-habis, mungkin kita akan miskin lah. Dunia pun tak aman, akhirat pun tak aman. Jadi fikir-fikirlah, mudah-mudahan kalau salah boleh tegur saya, tak ada masalah. Facebook saya aktif macam biasa. Selagi bernyawa insya-Allah aktif, saya akan terus kongsi benda-benda yang saya rasa baik untuk agama. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.